Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Kurus Viral Lemak Tulen. Kononnya hari tu nak kurus masa bulan puasa, tapi tak kurus pun. Ditambah pula dengan makanan-makanan masa hari raya. Maka bertambah boroi lah korang, bertambah gemuk. Jadi untuk selesaikan masalah gemuk boroi korang tu, korang bolehlah join program Lemak Tulen. Yang bestnya program Lemak Tulen ni, kita tak pakai sebarang ubat, sebarang produk kurus dan juga sebarang alat. Masa program ni juga sangat fleksibel dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah. Dan tak kira apa pekerjaan korang. Dengan RM89 sahaja korang akan diajar A to Z, bukan setakat senaman, pemakanan dan macam-macam lagi dan rahsia yang boleh membuatkan korang kurus, inch loss, turunkan berat badan dalam masa yang singkat dan sihat. Korang sendiri pun dah tengok, dah ramai, hampir 10,000 orang dah join program Lemak Tulen dan 100% peserta berjaya, tak ada lagi yang gagal. Baik lelaki, baik perempuan, tak kira umur. Sekiranya tak ada kesan lepas habis program, kita bagi money back guarantee. Untuk lepas raya ni, kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot sangat-sangat terhad, masa yang terhad, jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program Lemak Tulen. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Weh, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan, Thailand dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu, let's go, come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe sekarang. Hari ni aku nak ulas berkenaan ada satu posting dekat Twitter yang ramai DM aku suruh aku bagi ulasan. Ada seorang pengguna Twitter telah buat posting yang dapat lebih kurang 1.3 million views, mendedahkan katanya dekat dalam TDM ada satu kes berlaku lah, yang mana pengguna Twitter ni pun bukannya berlaku dekat dia pun, tapi dia forward ada screenshot daripada seorang ni yang dikatakan abang family lah kepada si mangsa yang kena tu. Kalau aku boleh kupas sikit-sikit lah apa yang dia bagi tahulah. Dia cakap dekat sini yang berlaku ni bukan di kalangan pegawai, tapi di kalangan lain-lain pangkat. Dia ada mention ada yang berpangkat corporal. Katanya reason budak ni kena sebab nak ajar hormat senior. Antara benda yang adik dia kena lah, macam yang korang tengok tu lah. Aku tak boleh nak cakap dekat sini, nanti aku punya video ni kena block. Tapi statement yang dikeluarkan oleh family dia ni mungkin agak mengelurukan dan buatkan ramai orang terpengaruh juga. Dia cakap dekat sini, inilah yang dikatakan benda biasa ataupun culture. Aku nak bagi pembetulan dekat sini. Memang dalam tentera secara umumnya dia ada culture ketenteraan lah. Dia ada corrective punishment, kena punishment beramai-ramai dan sebagainya. Tapi benda biasa ke, culture ke, masih ada tahap dan masih ada limitation dia. Kalau dah sampai tahap hilang deria pendengaran, sampai tahap dicucuh dekat lidah dan sebagainya tu, dan ada pula yang aku tengok dekat sini sampai orang kata merendahkan martabat, dah menghina maruah dan sebagainya lah. Benda ni memang tak boleh dalam tentera. Tak kisah dekat mana-mana fasa latihan ke, fasa pekerjaan ke, dekat bilik bujang ke, memang tidak dibenarkan. Sampai tahap gigit telinga, kau nak jadi apa? Mike Tyson? Dan ada juga dikatakan oleh pengguna Twitter tu lah, bukan yang family mangsa tu. Dia cakap dekat sini dah report dekat pegawai dalam tu tapi diorang diamkan. Okey, aku nak yang bagi statement ni, tolong bagi nombor, pangkat, nama pegawai tu. Aku nak kontak sendiri, betul tak dia diamkan kes ni sekiranya memang betul dia terima laporan. Sebab aku 14 tahun aku dalam tentera sebagai seorang pegawai, kalau ada kes yang sampai tahap mencederakan sesiapa sahaja, mana-mana peringkat pun, memang benda ini akan diambil tindakan tegas. Sebagai bukti, masa time aku dekat fasa latihan, 14 orang telah dibuang daripada perkhidmatan. Siap keluar TV, siap keluar paper apa semua. Ini bukan zaman social media tau. Tapi walau macam mana pun korang dengar cakap aku elok-elok, benda ni masih lagi tak ada bukti, tak ada laporan polis, tak ada apa-apa. Sekadar posting dekat social media. Aku tak ada cakap benda ni sahih, aku tak cakap benda ni tak sahih. Tapi biarlah keluarga mangsa buat tindakan dulu. Dan untuk keluarga mangsa, apa yang korang boleh buat? Korang boleh buat laporan dekat pegawai atasan. Kalau tak jalan dengan seorang pegawai, buat je laporan dekat pegawai memerintah. Tak ada masalah. Keluarga ada hak. Kalau keluarga tu rasa tak cukup, korang boleh
buat laporan polis juga. Mungkin korang akan cakap, macam manalah dalam tentera ni, dalam TUDM ni boleh benarkan benda-benda macam ni berlaku. Guys, tolong jangan putar belit. Benda ni adalah benda yang dilarang. Tapi kalau orang nak buat underground, dia buat juga. Sebagai contoh, undang-undang dekat Malaysia tak dibenarkan untuk merompak, tak dibenarkan untuk mengedar dadah. Tapi ada tak lagi kes-kes macam tu berlaku? Of course akan ada. Macam mana diorang boleh buat? Diorang buatlah underground yang tak diketahui umum. Aku sebagai veteran TUDM, bekas pegawai TUDM, aku mengutuk, mengecam sekeras-kerasnya tindakan yang telah diberikan terhadap si mangsa sampai tahap ada kecederaan yang macam itulah. Cuma apa yang aku boleh bagi tahu dekat orang-orang awam ni, korang jangan risau. Kalau dalam TUDM, kalau benda-benda macam ni jadi, memang tak ada belas kasihan. Aku percaya yang terlibat ni akan dibuang daripada perkhidmatan. Tapi benda ni tak ada kena-mengena dengan kononnya benda ni diajar, dipupuk dalam servis dan sebagainya. Tak ada. Dalam tentera tidak diajar untuk nak buat junior macam ni, macam tu. Tak ada. Dan tak mustahil juga sekiranya dorang ni dibuang daripada perkhidmatan, kemudian dia masuk pula perkhidmatan yang lain, dia dapat kerja yang lain, kemudian dia jadi senior. Tak mustahil juga dalam perkhidmatan itu ataupun dekat tempat kerja lain tu, dia akan buat juga benda yang sama. Sebab ini adalah perangai individu. Dan kepada pegawai-pegawai, incas-incas yang bertanggungjawab, aku boleh katakan benda ni dah tahap memalukan perkhidmatan. Sebab kita semua tahu dekat dalam perkhidmatan, baik dalam TUDM ataupun ATM secara umumnya, memang benda ni sampai tahap mencederakan, memang kita tak pernah benarkan dan tak pernah dihalalkan pun. Macam aku cakap tadi sebagai contoh, masa zaman aku training dulu, memang pernah dibuang 14 orang disebabkan kes-kes macam ni. Itu yang viral, itu yang keluar dekat media. Yang tak keluar dekat media pun banyak je. Jadi korang jangan buat penilaian ataupun kesimpulan ataupun jangan palatau berdasarkan apa yang korang nampak saja. Sebab dunia tentera ni bukan dunia korang yang awam. Jadi nasihat aku, sabar, kita tunggu berita yang selanjutnya, kita tunggu tindakan yang selanjutnya, dan aku percaya keluarga akan buat laporan polis juga. Dan silakan, kita perlu menuntut keadilan juga untuk si mangsa, dan aku sarankan kepada keluarga, tolong keluarkanlah si mangsa ni daripada perkhidmatan ATM. Buatlah kerja-kerja lain, pergilah cari pekerjaan yang lain dan sebagainya, yang di tempat-tempat yang tak ada kes-kes nak ni macam ni lah, yang teraniaya itulah. Lagi sekali aku nak tekankan, perkhidmatan TUDM ataupun ATM secara umumnya tidak bersalah. Yang bersalah yang tertuduh, yang suspek, yang ada gambar yang korang tengok tu. Lagi sekali aku tekankan kat sini, aku sebagai veteran TUDM, bekas pegawai TUDM, aku mengutuk dan mengecam sekeras-kerasnya apa yang telah terjadi. Jadi kalau korang suka video ni, korang bolehlah share, dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen kat bawah, dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga dapat dituntut keadilan untuk si mangsa. Semoga semuanya dimudahkan urusan, semoga semuanya dimudahkan rezeki, dan insyaAllah Allah kurniakan kita taufik, rahmat dan hidayah. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya.